Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menyertai kita dalam KPS 2021. Saya Majida Muhammad Syukur, moderator mini forum pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada dua orang ahli panel kita. Panel yang pertama, saya perkenalkan Puan Regina Joseph Cyril, Ketua Penolong Pengarah dari Unit Kemanusiaan Awal, Sektor Prasekolah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan panel yang kedua, kita mengalu-alukan Encik Tajul Effendi bin Hassan, Penolong Pengarah Unit STEM Awal, Sektor Prasekolah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang sudi berkongsi dengan tajuk forum kita pada hari ini, Pendidikan Digital Prasekolah, adakah satu keperluan? Baiklah, sebagai permulaan sesi perkongsian kita, saya ingin menjemput Encik Tajul untuk menjelaskan berkaitan pendidikan digital di peringkat prasekolah. Encik Tajul, soalannya, adakah ini merupakan satu keperluan pada masa kini? Silakan, Encik Tajul. Okey, baiklah. Terima kasih ya Puan Majidah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Okey, baiklah. Berbalik kepada persoalan itu tadi ya, berkaitan dengan pendidikan digital prasekolah, adakah ia satu keperluan? Okey. Baik, kalau kita lihat dalam situasi semasa, okey, di mana dalam keadaan dunia ya yang semakin mempelopori pelbagai perkara baru selaras dengan revolusi perindustrian 4.0, okey, dan juga cabaran ya yang bakal membawa kepada perubahan kehidupan manusia. Semestinya kita berfikir sejenak ya tentang keperluan digital dalam kehidupan kita, okey, terutama dalam bidang pendidikan. Okey. Soalannya tadi ialah, adakah pendidikan digital adalah satu keperluan bagi murid prasekolah? Jadi bagi menjawab persoalan ini, okey, bagi kita meneruskan perbincangan, jadi kita seharusnya melihat perkara ini ya dari perspektif teori perkembangan kanak-kanak, okey, dan juga teori perkembangan kanak-kanak dan juga teori perkembangan mereka secara holistik ataupun secara menyeluruh ya. Baiklah, sama ada kita lihat pendidikan digital ini adalah satu keperluan, okey. Jadi kita dalam perbincangan ini kita perlu perhalusi ya ini dengan dari konteks perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak itu sendiri. Dan apa yang saya nyatakan di sini ialah semua pendekatan sekiranya yang digunakan oleh guru akan memberikan manfaat kepada pembelajaran dan perkembangan murid prasekolah. Jadi kita akan perhalusi lagi perkara ini. Terima kasih. Baik, jelas ya Cik Tajul. Bagaimana tadi pendidikan digital prasekolah dihalusi mengikut perkembangan murid prasekolah. Seterusnya Puan Regina, bila kita berbincang berkaitan pendidikan digital ni, sudah semestinya lah kita turut melihat terus kepada kurikulum prasekolah tu sendiri. Soalannya Puan, adakah kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK Prasekolah 2017 menyokong pendidikan digital di prasekolah? Jadi boleh tak Puan Regina jelaskan perkara berkaitan ni? Okey. Selamat sejahtera dan terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi karnival ini ya. Jadi bagi persoalan yang diutarakan oleh Puan Majidah tadi, adakah kurikulum KSPK kita menyokong pendidikan digital di prasekolah ya? Jadi kita harus ingat ya, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting bagi kanak-kanak kerana ia akan memberi mereka pengalaman pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan yang dapat membekalkan murid dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif. Jadi dalam mengejar ledakan teknologi yang melanda dunia sekarang ya, kita harus sentiasa ingat matlamat utama KSPK Semakan 2017 iaitu memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi bagi perkembangan murid yang holistik ini, sokongan yang harus diberi ialah melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna ya. Jadi bila kita lihat ya, bila kita perhalusi KSPK Semakan 2017 itu sendiri ya, kurikulum ini sendiri dibina berasaskan 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, serta tunjang sains dan teknologi. Dan juga tunjang kemanusiaan. So komponen dalam keempat-empat tunjang ini adalah amat penting dalam perkembangan kanak-kanak bagi membolehkan mereka memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai ya, yang amat diperlukan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin, di samping menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya. Jadi dalam memastikan murid ni dapat berkembang secara menyeluruh dan bersepadu, guru harus menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran, termasuk penggunaan peralatan dan bahan berupa digital ya, sebab murid pun dah terdedah dengan pelbagai gadget dan sebagainya. Jadi kita memerlukan peralatan dan pelbagai perisian yang merupakan medium yang digunakan untuk memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna, menarik dan menyeronokkan. Jadi kita tak boleh nafikanlah bahawa penggunaan digital tu adalah satu elemen yang penting ya dalam pendidikan kanak-kanak ini. Baik, tadi semasa Puan sebut tentang KSPK Semakan 2017, Puan ada sebut pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit strategi-strategi yang digunakan. Okey, strategi-strategi yang digunakan ialah belajar melalui bermain, sebab bermain ni adalah fitrah kanak-kanak ya. Jadi mereka melalui bermain ni mereka dapat meneroka pelbagai benda di persekitaran mereka. Daripada penerokan itu mereka dapat belajar, dan juga guru juga boleh menggunakan pendekatan bertema dalam PDP mereka, pendekatan projek, pendekatan inquiry, mereka menggunakan inquiry, dan juga pembelajaran di pusat pembelajaran. Ini adalah beberapa pendekatan yang boleh digunakan oleh guru di samping pembelajaran mastery, iaitu apabila guru memastikan bahawa perkara-perkara yang harus dikuasai oleh murid itu mereka dapat kuasai, dan juga guru juga perlu menggunakan amalan berasaskan murid itu sendiri ya, dari segi bagaimana murid itu belajar. Jadi di sini teori kecerdasan pelbagai itu amat penting ya. Jadi murid ni belajar dalam menggunakan pelbagai cara, bukan satu cara. Jadi guru harus meneroka kebolehan, minat murid mereka untuk menyediakan PDP yang menyeronokkan dan yang bermakna kepada murid itu sendiri. Okey, terima kasih Puan. Saya yakin ramai orang di luar sana yang mungkin tak berapa tahu mungkin atau jelas tentang peranan BPK dalam penghasilan bahan sokongan yang menyokong pembelajaran murid, terutama dalam pelaksanaan pendidikan digital. Mungkin soalan ni lebih sesuai saya ajukan kepada Encik Tajul. Mungkin Encik Tajul boleh kongsikan sedikit berkaitan bahan sokongan PDP yang dibangunkan oleh BPK. Baik. Silakan. Okey, baik, terima kasih ya Puan Majidah. Okey, berkaitan dengan bahan sokongan PDP yang dibangunkan oleh BPK, okey, di sini saya boleh kongsikan ya beberapa bahan yang telah kita bangunkan yang boleh dijadikan rujukan dan panduan oleh guru-guru kita di luar sana ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, BPK sebenarnya telah membangunkan ya pelbagai bahan sokongan PDP ya, sama ada dalam bentuk bercetak, okey, dan juga secara digital, okey, dalam bentuk digital. Okey, jadi saya senaraikan sedikit beberapa
jenis bahan sokongan. Di antara bahan sokongan yang telah kita bangunkan adalah seperti buku cerita besar seperti Happy Birthday Mimi and Anis, okey, carta cerita rakyat, okey, lagu rakyat kanak-kanak prasekolah, okey, buku panduan guru dan juga video pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran. Okey, dan bahan-bahan tersebut sebenarnya telah dimuat naik dalam portal rasmi BPK dan juga repository sumberku. Mungkin para penonton kita pun nak tahu apa mungkin portal BPK mereka pernah dengar, tapi apakah repository sumberku ini mungkin ini satu perkara baru bagi rakan-rakan guru kita di luar Dan sedikit maklumat berkaitan dengan repository sumberku. Sebenarnya repository sumberku ialah satu laman ataupun repository yang bertujuan memberi akses mudah kepada guru, ibu bapa dan juga murid kepada pelbagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Okay. Jadi sumberku merupakan satu sistem penyimpanan digital yang mengurus, menyimpan dan juga menyediakan akses kepada koleksi bahan PDP digital dari peringkat prasekolah, sekolah rendah hingga ke sekolah menengah dengan menggunakan pelantar delima. Bermakna kita juga menyokong ke arah pendidikan digital ini. Dan seterusnya ini bermakna bahan PDP yang dihasilkan oleh BPK boleh diakses secara digital dan juga secara bercetak bagi memenuhi keperluan semua murid tanpa mengira latar belakang mereka. Maksudnya semua boleh, tak ada yang kata kalau tak boleh akses tu tidak dapat bahan rujukan tersebut, tapi boleh diakses melalui secara bercetak. Itu saja terima kasih. Begitu terperinci sekali sebenarnya bahan yang dihasilkan oleh BPK memang sangat mengujakan. Baik, soalan seterusnya Cik Tajul. Apakah kepentingan penggunaan digital dalam PDP di peringkat prasekolah? Boleh Cik Tajul ulas sikit tentang perkara ni? Okey, baiklah. Jadi kalau kita lihat memang kita tidak nafikan wujudnya kepentingan penggunaan digital dalam pelaksanaan PDP di prasekolah. Okey. Kalau kita lihat dunia digital ketika ini memang semakin memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian kita, termasuklah dalam sistem pendidikan. Okey. Dalam bidang pendidikan penggunaan digital dikatakan kita katakan dia mampu menjadikan PDP lebih berkesan. Dan tapi bagi prasekolah sebenarnya penggunaan digital perlu diintegrasikan dan digunakan sebagai alat ataupun tools agar PDP menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Selain itu penggunaan medium digital ni juga di prasekolah perlu diintegrasikan dalam pelbagai komponen digabung jalinkan dengan pelbagai bahan seperti yang dinyatakan oleh Puan Regina sebelum ni So persekitaran yang sesuai dengan minat dan juga gaya pembelajaran murid-murid ataupun kanak-kanak itu sendiri. Dan salah satu kebaikan yang dapat kita lihat apabila kita menggunakan digital ini, pendekatan digital ini, ia sebenarnya mampu meningkatkan pembelajaran kendiri murid itu. Sebagai contoh, saya berikan contoh di mana dalam PDP apabila murid diminta untuk mencari maklumat berkaitan tajuk ataupun topik pelajaran pada hari itu ataupun pada ketika itu menggunakan kemudahan komputer dan juga internet dengan bimbingan guru, maka secara tidak langsung mereka sebenarnya membina pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Itu kelebihan yang dapat kita lihat Dan kita tidak dapat nafikan bahawa penggunaan digital ini dalam PDP di kelas prasekolah memang mempunyai kelebihan dan juga kekuatannya terhadap penguasaan pembelajaran murid dan sebenarnya di peringkat prasekolah ini apa yang penting ialah pembudayaan pendidikan digital itu seharusnya bermula pada peringkat prasekolah lagi apabila murid diberi ruang dan juga peluang untuk menggunakan peralatan dan juga perisian yang sesuai dengan pembelajaran mereka. Baiklah, itu saja Puan Majidah. Terima kasih Cik Tajul. Jadi setakat ini saya boleh rumuskan memang sebenarnya BPK sudah pun mempunyai pelan
dan rancangan yang agak terperinci ya. Saya boleh buat satu penilaian, dia memang terperinci untuk pendidikan prasekolah. Baik, tetapi kita ada satu persoalan yang sering diajukan mengenai pendidikan digital ini di mana-mana peringkat sekalipun, termasuklah untuk di peringkat prasekolah. Adakah melalui pendidikan digital sahaja PDP dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, terutama untuk peringkat prasekolah? Apa pandangan Puan Regina pula berkaitan soalan ini? Okay, terima kasih Puan Majida atas soalan tersebut ya. Baiklah, kita sedia maklum ya bahawa generasi kini lebih mesra dengan dunia digital. Semestinya mereka lebih cenderung memilih untuk menggunakan gadget dalam kehidupan seharian ya. Jadi mohon saya bercerita tentang kandungan KSPK itu sendiri ya. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ya sebenarnya boleh diterjemah dan disampaikan sama ada melalui penggunaan alat digital ataupun tidak. Maksudnya dia cikgu bebas memilih apa sahaja peralatan bahan maujud yang terdapat di persekitaran ataupun alat digital dengan software yang sesuai. Ini tidak bermakna kandungan kurikulum tidak dapat disampaikan ya. So sekiranya guru atau murid tidak mempunyai akses digital, tetapi dengan adanya akses kepada peralatan digital ini, ia dapat menyokong PDP dengan lebih baik. Sebagai contoh, bentuk bahan PDP yang berkonsepkan gamifikasi mampu menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam proses PDP itu sendiri ya. Jadi namun matlamat pendidikan prasekolah adalah untuk membangunkan potensi murid secara menyeluruh yang meliputi domain kognitif, afektif dan juga psikomotor. Jadi prinsip learning by doing ya sememangnya sinonim dengan PDP prasekolah. Murid prasekolah perlu diberi peluang untuk meneroka dan melaksanakan aktiviti yang bersifat hands-on bagi memastikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada mereka ya. Jadi izinkan saya memberi satu contoh ya. So kemahiran, contohnya ialah kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak perlu dibangunkan melalui aktiviti fizikal yang dirancang oleh guru. So murid perlu melalui sendiri pengalaman tersebut bagi membina kemahiran. Ia tidak dapat disampaikan dengan hanya menggunakan kaedah digital. Jadi kedua-dua kaedah ya, iaitu non-digital dengan digital adalah penting ya bagi perkembangan kanak-kanak itu sendiri ya. Oleh itu saya tekankan di sini bahawa kandungan kurikulum tidak hanya dapat disampaikan dengan penggunaan digital sepenuhnya, tetapi melibatkan gabungan di antara kedua-duanya. Dia perlu bergerak seiring bagi memastikan kualiti pendidikan prasekolah setanding dengan negara lain ya. Dan ingin juga saya nyatakan di sini bahawa penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan sistematik harus dapat membantu murid dalam perkembangan mereka. Jadi pelbagai strategi sedia ada dan penggunaan alat dan bahan digital boleh dimanfaatkan oleh guru bagi pembelajaran murid seiring dengan minat dan kecenderungan mereka ya. Jadi bila kita berbalik kepada tajuk perbincangan kita hari ini ya, pendidikan digital prasekolah adakah satu keperluan? Bagi saya ya, ia adalah satu keperluan yang membawa kepada pemerolehan pengetahuan yang mampu menarik minat murid. So penggunaan digital sememangnya satu keperluan dan digunakan seiring dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang lain kerana strategi yang diketengahkan tadi terdapat manfaat yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak itu sendiri ya. Jadi seterusnya pembudayaan pendidikan digital seperti yang disebut oleh Encik Tajul tadi ya harus bermula dari prasekolah lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Regina dan juga Encik Tajul atas segala maklumat yang dan juga ilmu yang telah dikongsikan bersama-sama kita pada hari ini. Selaku penganjur Karnival Pendidikan Swasta 2021, kami sememangnya sangat menghargai perkongsian berkaitan pendidikan digital prasekolah dalam slot mini forum hari ini. Akhir kata dari saya dan juga ahli jawatankuasa, semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan harapan
kita terus dapat memberi akses kepada pendidikan yang berkualiti kepada semua anak-anak di Malaysia ini, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.